Assalamualaikum warahmatullahi. Hafiz paling awal. Saya lantik Hafiz jadi ni co-host lah. Okey dah. Nanti Hafiz tolong tolong add yang lain-lain. Dah jadi jawatan tetap. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang semua. Sementara tu saya nak on dekat Facebook dulu. Diskusi ilmu saham. Okey. Kali ni Facebook amat responsif. Sebelum ni ada je problem dia. Mana sih begini? Macam mana saya nak buka ni? Sekejap saya tengok dekat Facebook ni. Okey. Okey dah, okey dah. Okay, lagi 2 minit kita start. Tapi sebelum tu suara boleh dengar tak? Suara okey. Ali Group boleh? Okey. Suara okey. Gambar nampak kan? Gambar nampak kan? Dekat Facebook okey tak suara dengan gambar? Kalau clear boleh komen sikit. Dekat Zoom okey, dekat Facebook okey, okey. Reka Marul cakap okey. Muhammad N Yahya pun cakap okey. Okey, selamat datang semua. Suara saya macam serak-serak basah. Macam Ella sikit kan. Kitalah bintang. Oh yeah. Okey, kita start awal sikit lah Awal seminit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ni. Rasa macam dah lama tak live kan. Sebenarnya the latest yang kita live hari tu baru je hari Jumaat malam Sabtu. Okay, Jumaat malam Sabtu baru 2 hari lepas. Okay, 2 hari lepas tu pun kita discuss berkenaan dengan counter-counter kan, yang counter-counter yang berpotensi tu. Kalau tuan-puan ingat masa discussion hari Jumaat malam Sabtu lepas, saya ada sebut berkenaan dengan sektor teknologi kan, dan sektor construction. Kita ada sebut tentang teknologi dan construction. Teknologi ada possibility drop, construction ada possibility naik, tapi ada satu lagi counter sektor yang kita sebut iaitu energy. Energy saya dah komen dia ada possibility dia naik. And then apa yang berlaku hari ini, kita nampak ada beberapa counter-counter dalam sektor energy dah mula membuat kenaikan. Kalau tuan-puan perasan, Rich dah mula buat kenaikan. And then Naim ada, Dayang ada, dah ada a few lah counter-counter yang berada dalam sektor teknologi dah mula membuat kenaikan. Okay. Yang tu yang kalau kita tengok dalam sesi discussion counter-counter lah. Okay. So untuk malam ini,
seperti biasa kita nak sambung sesi diskusi ilmu saham, yang mana sesi diskusi ilmu saham ni sebenarnya saya punya fokus adalah lebih kepada rakan-rakan ataupun followers-followers yang ada dekat Facebook ataupun ahli-ahli grup untuk memperkemaskan lagi asas ilmu-ilmu asas. Okey, sebab tu nama dia adalah diskusi ilmu saham. So maksudnya ilmu-ilmu asas berkaitan dengan saham. So daripada asas inilah sekiranya tuan-puan nak go further atau nak pergi lebih advance lagi, barulah boleh melangkah next step. Next step tu maksudnya level yang lebih advance sikit lah. Contohnya kalau macam kita dah tahu generally berkenaan dengan saham, macam mana nak pilih kaunter-kaunter syariah, macam mana nak cari kaunter-kaunter yang ada dekat bursa, macam mana cara nak baca information yang ada dekat platform, apa itu asas teknikal analisis, apa itu asas kepada chart analisis, macam mana nak buat kajian chart, macam mana cara nak pilih kaunter berdasarkan dia punya asas fundamental kan, yang kita dah discuss sebelum ni kan. Ada beberapa tajuk dah yang kita dah discuss sebelum ni. Kalau tuan-puan lupa, kita dah discuss 20 topik. Okey, 20 topik. Saham dunia akhirat, syarikat public listed dan semua sekali yang saya tak baca lah 20 ni agak banyak. Macam mana cara Warren Buffett pilih saham dia kan. Macam mana cara kita nak menggunakan trend sebagai kita punya asas kepada trading. Macam mana cara kita nak gunakan trend, menggunakan pivot point, nak decide adakah trend tu masih stay ataupun dah patah. Okay. And then perbezaan cara teknikal analisis yang biasa dengan yang unconventional yang saya dah tunjuk sebelum ni. And then apa tools yang tuan-puan perlu ada untuk trade dengan berkesan kan. And then pada malam ini kita nak pergi sedikit lagi berkenaan dengan technical analysis, iaitu berkenaan dengan indicators. Okay, kalau tuan-puan perasan sebenarnya untuk kita membuat satu kajian saham yang komprehensif lah, kita panggil yang komprehensif, kita memerlukan beberapa tools, dan tools tersebut saya dah discuss dah sebelum ni. Modal, antara tools yang paling penting yang kita perlu ada adalah modal. Okey, modal. Dan modal tersebut adalah senjata yang paling utama untuk kita berjaya dalam trading. Contoh, kalau kita cuma ada RM10 dan kita nak trade RM10 tu, berapa lama masa yang kita nak supaya RM10 tu berkembang? Berbeza dengan orang yang ada starting RM10,000. Lagi cepat masa untuk dia ambil, untuk modal dia berkembang dengan lebih besar. Bukan untuk menidakkan tuan-puan yang tak ada kekuatan modal yang besar. Cumanya kalau orang tu ada kekuatan modal yang lebih besar, dia ada senjata yang lebih hebat. Maksudnya dia ada senjata yang lebih power lah berbanding dengan orang yang tak ada kekuatan modal. Okey, macam tu. So tools lain yang kita perlu ada iaitu platform. Kalau tuan-puan tengok platform tu sendiri, yang biasanya kalau tuan-puan buka M+, account M+, akan bagikan trading platform, dan trading platform tu merupakan satu tools yang very powerful untuk kita buat kajian saham. Dan dekat situ kita nak tekan buy, nak tekan sell, nak buat decision, nak isi berapa lot yang kita nak beli, dan nak pilih berapa harga yang kita nak beli dan bila kita nak jual. Okay, berapa harga yang kita nak jual. So dari situ, untuk memperkemaskan lagi kita punya analisis, kita akan pergi one step ahead dengan menggunakan charting tools. Okay, charting tools ataupun charting software. Kalau saya personally, saya suggest guna TradingView lah. Okay, sebab TradingView dia first, dia user friendly. Second, banyak tools yang dia sediakan dalam TradingView tu tersebut. Okay, ni contoh lah. Contoh. Ini adalah contoh TradingView. Okay, banyak tools yang ada dekat ini, dia punya drawing tools. And then yang paling penting adalah function indicators. So sampai ke satu tahap yang ada dalam TradingView ni, kita boleh buat kita punya indikator sendiri. So sekiranya kita punya personal preferences, macam mana cara kita nak detect pergerakan harga yang berada pada chart, daripada itu kita boleh buat kita punya custom made indicators based on kita punya preferences. Okay, sebagai contoh, saya nak, okay, ni sebagai contoh yang saya dah buat kan, saya nak
chat menunjukkan automatic support and register level. Saya pun menggunakan PineScript punya coding, tengok apa ni previous yang orang dah buat, jadi kita tengok dan kita kaji, jadi kita hasilkan berdasarkan apa yang dah pernah ada. Kita modify sikit dia punya coding dan kita akan dapat macam ni. Contohlah ni contoh yang saya buat. Contoh counter busted ni, busted ke boosted? Jangan silap dengar lah. Boosted. Okay. Saya dah buat supaya kita dah nampak automatic resistance dan automatic support yang ada pada chat. Maksudnya chat tu sendiri yang memberikan tuan puan clarity. Maksudnya kita boleh nampak kejelasan dekat situ. Dah ada support, dah ada resistance. Okay. Break support pecah lah, maksudnya dia akan turun. Okay. Break resistance dia akan naik macam tu. And then saya nak lebih detail lagi, iaitu apabila berlakunya candle reversal up signal, yang mana apabila candle tu dah melakukan tanda-tanda nak reverse, sama ada reverse up ataupun reverse down, saya nak supaya candle tu sendiri bagi signal. So apa yang saya buat, saya dah modify sikit indikator supaya apabila candle tu dah mencukupi syarat yang dia nak buat reversal up ataupun nak buat reversal down mengikut trend, dia dah menunjukkan signal dia sendiri. Sebagai contoh dekat counter boosted ni kan, sekiranya dia nak drop, dia akan bagi signal dulu. Okey, dia bagi lampu merah ataupun arrow anak panah merah ke bawah. Okey, that's mean dia dah bagi kita warning dia nak turun. Sama dengan kita bawa kereta lah kan. Kalau kita bawa kereta, kita nak belok ke kanan, kita bagi signal ke kanan. Kalau kita nak belok ke kiri, kita bagi signal ke kiri. Kalau kita nak reverse, kita pasang gear reverse dan lampu merah yang gear reverse tu kan. Okey, kalau kita nak pergi depan, kita pergi depan lah, itu tak ada masalah lah. Sama dengan konsep yang sama saya apply dekat chat. Yang mana apabila chat tersebut nak gerak ke bawah, dia akan bagi signal arrow yang warna merah. Okey, bila start je arrow warna merah, kita akan nampak dia mula bergerak ke bawah. Okey. Apabila dah lama dia bergerak ke bawah, dia akan mula nak buat reversal balik naik ke atas, dia akan bagi signal arrow yang warna putih naik ke atas. That means chat tu sendiri dah ready untuk bergerak ke atas. Bukan kita yang decide, chat tu sendiri yang bagi tahu kita, okey saya dah nak naik. Nah, ya, inilah signalnya. Tuan puan tunggulah, saya akan naik macam tu. Okey. And then next, apa lagi yang saya buat adalah saya nak supaya chat tu sendiri tunjukkan ke mana dia punya arah zigzag pergerakan dia, sama ada dia zigzag ke bawah ataupun zigzag ke atas. Itu memang yang specialnya TradingView ni, kita boleh buat coding tu yang kita boleh gunakan ikut kita punya preferences. Actually bukan nak cerita pasal indikator ni, just nak ceritanya tools yang bagus. Okay, once kita dah pilih tool yang bagus, dia akan dapat membantu kita dengan lebih bergunalah untuk kita trade macam tu. Okay. So, apa yang saya nak cerita pada malam ini, iaitu kita kembali kepada asas chat mastery. Okay? Tajuk kita pada malam ini, tajuk dia adalah chat mastery, bahagian indicators. Okay? Sebelum ni kita tengok tools. Okay? Tools tu sebahagian jugalah daripada chat mastery kan. Apa tools yang kita nak pakai. Tapi malam ni agak spesifik sikit. So, apa yang dimaksudkan dengan indicators? Indicators ni kalau ikut bahasa Inggeris ni, dia hanyalah dia sebagai satu alat yang akan menunjukkan signal. Okay, indicators lah kalau macam kita bawa kereta kan. Apakah indikator yang menunjukkan kita nak belok kanan? Signal ke kanan. Okay, kita gunakan signal tu. Signal tu adalah indicators untuk menunjukkan kita belok ke kanan. Okay. Kalau kita nak belok ke kiri, kita bagi signal untuk belok ke kiri. So indikator tu dia membantu kita nampak, okay? Dia membantu kita nampak arah ataupun membantu untuk kita membuat keputusan ke mana arah tuju chart ataupun ke mana arah tuju harga. Ataupun kalau kita pasang volume, kita boleh tengok ke mana, bukan ke mana, apa yang volume tu lakukan. Biasanya volume ni dia cuma ada positif dengan negatif volume. Kalau harga, kalau chart dia ada bullish, bearish, uptrend, downtrend, sideways. Itu dia. Kalau harga ni dia ada 3. Kalau volume dia cuma naik turun je kan, hijau dengan merah. Okay. So setakat yang kita dah belajar, setakat yang tuan puan perlu tahu,
selain daripada komponen price and volume, okay, ini saya tutup dulu semua sekali. Selain daripada komponen harga yang dinampak dalam bentuk candlestick ni, okay, and then volume yang kat bawah ni kita nampak dalam bentuk bar chart ni, okay, ada satu lagi komponen penting yang berada pada chart untuk kita masterkan penggunaan chart yang dipanggil sebagai indicators, okay, yang dipanggil sebagai indicators. So untuk chart mastery, saya letak kat sini untuk chart mastery, untuk kita betul-betul mahir cara untuk membaca chart. Sekurang-kurangnya kita kena mahir membaca. Perkara pertama, kena mahir membaca pergerakan harga. Macam mana nak mahir cara baca harga? Melalui beberapa cara lah, sama ada candlestick, okay, candlestick, ataupun bar chart, ataupun Heikin Ashi, apa lagi, line chart, Kagi, okay, Renko, 3-step, apa ni, point and figures, dan lain-lain lah, okay, dan lain-lain. So terdapat banyak tools, bukan banyak tools, banyak cara yang digunakan untuk kita plot chart, plot harga pada chart. Tapi cara yang paling famous sekarang, okay, cara yang paling famous sekarang dan digunakan oleh majority traders adalah dengan menggunakan candlestick chart. Okay, dia tak semestinya wajib kita pakai candlestick chart, tapi kalau untuk dapatkan dia punya maksudnya kita nak bersama dengan traders lain yang menggunakan candlestick chart, kita pun gunakanlah candlestick chart. At least kita taklah terlampau berbeza dengan orang lain dalam membaca pergerakan harga. Sebab majority, especially Malaysia lah kan, majority Malaysia punya traders menggunakan candlestick chart. Ada yang guna Heikin Ashi, ada yang guna line chart, ada guna Kagi, Renko, jarang lah saya nampak. Point and figures pun ada yang pakai, tapi majority, okay, majority menggunakan candlestick chart. So candlestick chart ni apa yang dia rekod? Dia rekod adalah harga. Okay, dia rekod adalah sejarah pergerakan harga. Dia merekod sejarah pergerakan harga. So apa yang direkod? Yang direkod adalah sejarah. Okay, sama ada harga tu naik ataupun harga tu turun ataupun harga tu mendata. Okey, ini komponen yang pertama. Sekiranya kita nak betul-betul memahami chart mastery, kita kena faham dahulu berkenaan dengan harga. Yang kedua, komponen volume. Okey, apa yang dimaksudkan dengan volume? Volume adalah transaksi lah. Transaksi urus ataupun urus niaga jual beli yang berlaku sama ada dalam bentuk lot ataupun unit ataupun ringgit ataupun RM ataupun dalam bentuk nilai kan, nilai atau value lah. Okay. So volume ni dia dipaparkan dalam bentuk bar chart. Okay, dipaparkan dalam bentuk bar chart, merah atau hijau, ataupun kadang tak kisahlah warna dia lain, warna tu sebenarnya tak kisah. Sebenarnya yang kita nak tengok berapa banyak seller dengan berapa banyak buyer je sebenarnya dalam volume tu sendiri. Okey, dia merekod, okey, merekod berapa lot ataupun unit ataupun RM buying, okey, bought lah dipanggil BOUGHT, bought, atau sold yang telah berlaku. Okey, yang telah berlaku, bukan yang akan, dia telah berlaku baru dia jadi volume. Kalau sekiranya tuan-puan tengok dekat platform, okey, saya kena buka platform sekejap. Saya buka platform sekejap nak bagi nampak sikit lah. Okey, sekejap . Okey. Nampak tak? Ni platform ni. Kalau nampak komen sikit. Okey.
Okey, sebagai contoh kan. Kita ambil contoh Vivocom lah. Vivocom naik dengan amat cantik tadi. Okey. And then dalam grup ahli-ahli grup online coaching pun tadi dekat sini. Area sini kita dah share dah sebenarnya Vivocom. Area sini kan. Sekejap saya tunjuk dalam grup ahli tadi. Vivocom. Mana dah? Ini mana ni? Vivocom. Ni. Ini yang tadi. Ini jam berapa tadi? Jam 11.30 tadi. 11.37 tadi memang kita dah share sebenarnya dalam grup. Okey. Tengok Vivocom, dia punya pergerakan dia memang kita dah nampak dan kita dah expect dia ada potensi untuk naik. Adalah beberapa kriteria lah kan yang kita decide lah. Adalah certain kriteria yang kita gunakan untuk kita decide sama ada dia nak naik lagi ke ataupun tak naik lagi. And then apa yang berlaku selepas itu, inilah. Okay. Mungkin saya boleh ambil ni, kita compare lah macam tu kan. Okay. Ni. Saya just letak kat sini as a references lah nanti next time kalau kita nak buat kajian ke Vivocom. Okay, maksudnya kita boleh bezakan dia. Ini masa discuss dalam group tadi, and then ini adalah setelah market tutup. Maksudnya dah ada banyak kenaikan lah. Okay. Dah ada banyak lah kenaikan dia tadi. Okay. So, kalau volume ni dia merekod urus niaga yang sudah berlaku. Okay. Sudah berlaku. Maksudnya confirm bought, confirm buy atau confirm sell. Confirm buy ni bought lah. Kalau Englishnya kan. Kalau confirm sell ni sold lah. Okay. And then volume ni kita boleh nampak dia kalau dekat platform ni dia bentuk macam ni lah, hijau, purple, kuning dengan merah ni kan. Yang hijau ni mewakili 1000 lot dan ke atas beli atau jual. Purple ni dekat sini 300 hingga 99 lot beli atau jual. Kuning ni 100 hingga 299 lot beli atau jual, dan merah 1 hingga 99 lot sahaja beli atau jual. So dia ada dia punya level color dia tu kan untuk menunjukkan berapa banyak lot yang dia beli. Okey, kalau yang nampak mencacak-cacak ni kan warna hijau, that's mean 1000 lot dan ke atas lah. Tak semestinya jual, beli pun tak semestinya beli saja, jual pun ada. Kalau kita klik dekat platform tu dia akan muncul macam ni. 3000, 1400, 5150. Ini confirm bought or sold macam tu. Okey. So komponen volume ni kita kena kaji. Okey, tujuan dia adalah kita nak volume ni dia bertindak sebagai supporting evidence ataupun supporting data untuk sokong kenaikan harga. Kalau harga naik tanpa volume yang valid, dia dikenali sebagai anomali. Maksudnya kenaikan tu cacat. Okey, dia tak sustainable. Kalau dia naik tinggi, nanti one day dia akan drop dengan laju. Kalau dia naik followed by confirm volume, and then kalau confirm volume tu kita nampak pula volume tu banyak buyer, and then harga naik, dia menunjukkan berlakunya validity ataupun sah lah kenaikan candle tersebut sah. Okey. Kalau tuan-puan nak lebih faham kena belajar, kena tengok konsep volume price analysis lah. Okey. Ni dipaparkan dalam bentuk bar hijau merekod. Okey. So, ini adalah komponen yang kedua yang kita perlu faham, iaitu komponen volume. Okey, volume ni dia supporting information lah untuk kita support kenaikan harga ataupun pergerakan harga. And then selain daripada komponen price ni kita nampak dalam bentuk candlestick. Kalau untuk platform ni, ini bukan candlestick. Okey, ini adalah bar chart ataupun nama lain dia ada ini adalah line chart. Okey, line. Dia plot macam bentuk line tu kan. Tapi nama lain dia adalah ticker chart sebab every volume yang masuk dia akan tanda tick. Every volume masuk dia akan ada tick, 1 tick, 2 tick, 3 tick, dan tick tersebut akan menghasilkan ticker chart. Dan ini nama dia adalah ticker chart. Okey. Kalau dekat platform, ini adalah rujukan utama yang saya tengok untuk buat decision sama ada sesuai beli ataupun tak sesuai beli, nak masuk ke tak nak masuk, saya tengok ini. Okey, saya tengok ini. Dia adalah bentuk-bentuk dia, kriteria dia, macam mana cara kita nak pilih. Dia bukan simply tengok cantik je masuk tak. Dia ada certain kriteria dia yang kita kena belajar lah. Okay, dalam grup memang saya ajar
untuk apa ni, ahli-ahli grup belajar lebih detail, okey, lebih detail macam mana cara nak pick. Okey, and then komponen yang kita nak discuss malam ini iaitu sebagai additional tools yang membantu, okey, membantu untuk kita nampak pergerakan harga atau volume dengan lebih jelas, okey, ataupun kita boleh buat decision, dipanggil second opinion lah, okey, second opinion, macam tu, lebih kurang. So itu adalah tujuan kita menggunakan indicators. Okey, indicators ni ada banyak. Okey, indicators ni ada banyak. So apa yang kita kena tahu adalah jenis-jenis indicators dan fungsi dia lah. Okey. Jenis-jenis indikator dan apa fungsi-fungsi dia. Okey. So kita pergi secara ringkas je lah pada malam ni, sebab kalau nak cover semua sekali ni memang tak habis sebenarnya, sebab kalau yang basic sekali pun dah banyak dah. Okay, dah berpuluh-puluh. Kalau nak tambah dengan yang custom made lagi dah beratus. Kalau tuan-puan perasan, sebelum ni saya ada bagi tahu, dalam trading view ni dia ada satu part, okay, satu bahagian yang dia tulis kat sini, library, public library ni. Yang library ni sebenarnya terdiri daripada custom made indicators yang dihasilkan oleh pengguna-pengguna trading view sendiri berdasarkan mereka punya personal preferences lah. Macam saya buat lah kan, saya buat berdasarkan apa yang saya nak, mereka buat lah berdasarkan apa yang mereka nak, macam tu kan. Okey, contoh macam 3SUTC ni kan, saya nak tengok dekat mana area bullish, dekat mana area bearish kan, dekat mana area di bearish. Ini macam ni. Kalau macam busted ni, kalau kita tengok 4 hourly, dia dah habis dah bearish area dan dia dah mula masuk dalam bullish area, so ada high chances dia akan naik lagi, macam tu, sebagai contoh lah kan. So mereka yang ramai-ramai ni lagi expert lah kan, mereka lagi expert lah, lagi power lah mereka punya coding. Dan kalau kita tengok betul-betul dalam trading view ni, ada lebih daripada 5,000 indicators custom made yang tuan-puan boleh tengok, kaji, try, test and apa, boleh test lah. Sebab kebanyakan indicators ni kan, dia orang buat ni, ada yang buat suka-suka, ada yang buat seriously, ada yang buat professionally, ada yang buat dan mereka open untuk public, so semua orang boleh pakai. Ada yang mereka buat dan mereka hide. Macam saya punya indikator, saya buat dan saya hide. So semua indikator yang saya buat, dalam 20 indikator yang saya buat, semua saya hide. Saya ada buka satu je untuk public tu pun, kalau nak guna kena PM saya. Tapi setakat ni saya hide lah semua sekali, just untuk ahli group sahaja. Okay? Sebab kalau saya open, apabila orang lain tengok indikator tu dah pakai, mereka tak faham apa tujuan sebenarnya untuk saya buat, apa tujuan indikator yang saya buat tu kan. So kalau nak lebih mudah, kena masuklah dalam group dan belajarlah. Nanti saya akan guide lah cara nak pakai tu indikator tu, barulah boleh guna dengan efisien, barulah dia punya ketepatan tu, nak cakap perfect 100% tak jugalah, tapi kita boleh set lah mungkin above 80 kan, 90% dia punya ketepatan ni, macam tu. Okay. So indicators ni dia adalah additional tools selain daripada price and volume. Tetapi walaupun dia additional tools, sometimes ataupun most of the time dia macam tools yang very very important. Okay, very very important. Contoh kan, katakan macam harga ni seumpama kereta, okay, volume adalah tayar dia, and then indicators ni macam dia punya lampu lah kan, lebih kurang macam dia lampu lah. So kalau tak ada indicators, malam kita nak bergerak, kita tak nampak, tak lampu kan, tak lampu. So kena pasang lampu, okey, barulah kita boleh nampak untuk bergerak dengan lebih jelas lagi. Okey, setakat ni boleh ke? Duduk dengar saya punya apa, merapu tak apa kan. Okey, so saya delete yang ni. Ahli group okey,
boleh faham sikit-sikit apa yang saya nak sampaikan. Sebenarnya ni macam ulangan je sebenarnya untuk ahli-ahli gerut, tak ada apa sangat. Okey, indicators ni apa dia punya kelas pengkelasan dia. Okey, pengkelasan dia. Ini paling basic. Okey, paling basic tuan-puan kena tahu indicators ni dia terbahagi kepada dua jenis. Okey. Dia terbahagi kepada dua jenis. Satu kita panggil sebagai overlay. Jangan pening satu tak payahlah saya tulis satu. Jenis yang pertama, okey, kita panggil sebagai overlay. Jenis yang kedua kita panggil sebagai oscillators. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan overlay? Oscillators. Overlay ni maksud dia menempel, dia bertempel dekat harga. Dia attach to the price ataupun attach to the candle lah. Kalau kita gunakan candlestick lah. Kalau kita just gunakan mana-mana, dia menempel dekat harga tu sendiri. Manakala oscillators, dia menunjukkan julat. Okay, dia menunjukkan julat. Tak kisahlah berapa julat dia kan, percentage ke ataupun titik perpuluhan ke, tak kisahlah. Dia just menunjukkan julat naik turun, tapi dia tidak, dia tidak melekat, tidak attach pada harga. Dia berada sama ada di bawah, kalau kita letak kat bawah lah, ataupun atas, sekiranya kita letak kat atas. Okey, faham ke tak faham? Macam ni, bagi contoh lah Saya tutup dulu semua. Okey, ni pun saya tutup. Okey, ni pun saya tutup. Saya tutup ni. Ni pun saya tutup. Okey. Apakah yang dikatakan dengan overlay? Overlay ni adalah apa yang melekat dekat harga. Sebagai contoh, saya nak pasang satu moving average. Okay, moving average. Saya pun pasanglah moving average. So yang ada dekat sini adalah moving average 5 dan moving average 9. Naik turun kan. So apabila indikator tersebut melekat, melekat dekat chart, dia dipanggil sebagai overlay. So ada banyak indikator yang kita panggil sebagai overlay. Okey, sebagai contoh, saya boleh letak kat sini lah contoh-contoh lah kita bagi contoh-contoh lah. Okey, banyak sebenarnya tapi saya bagi je lah beberapa contoh. Yang pertama yang orang selalu pakai adalah moving average. Moving average ni nak kena belajar lah apa benda moving average ni kan. Dalam group memang saya ajar detail lah. So kalau tuan-puan nak belajar lebih detail, boleh sertai group. Moving average. Selain dari moving average tu sendiri, dia ada simple moving average. Okay, saya tulis lah simple. And then dia ada exponential. And then dia ada exponential. Dia ada weighted, VW, okay, weighted. Weighted lah, WEIGTH. And then dia ada lagi simple, exponential, weighted, ada VW lagi, volume weighted lagi kan. And then ada juga HAL. Ini nama HAL moving average. Jarang lah kan dipakai tapi ada. Banyak lagi lah macam-macam jenis moving average. And then selain daripada moving average, kita ada lagi trend following, macam Donchian channel kan. And then kita ada Bollinger Band, kita ada envelope, kita ada lagi Donchian channel, Bollinger Band, envelope. Itu je lah kalau untuk dia apa ni, dia menutupi harga tu. And then kita ada, kalau tuan-puan baca berkenaan dengan Bill Williams punya teoris, kita ada fractal kan, fractal punya indicators. Okay, fractal punya indicators. And then kita ada alligators, kita ada alligator, fractal, DC, AC kat bawah. Okay, apa lagi saya cuba recall apa yang saya ingat. Kita ada Ichimoku kan, Ichimoku, Bollinger Band, Ichimoku, apa lagi? Yang ni yang basic lah, yang basic yang selalu digunakan. Okey, apa lagi Sekejap saya tengok. Dalam indicators ni ada banyak sangat.
Ni kalau saya scroll macam ni pun lengah dululah dia punya jari ni kan nak scroll ni. Okey. Zigzag. Zigzag ni saya memang banyak guna. Okey, zigzag dan lain-lain. Okey, DLL lah. Okey, DLL dan lain-lain. Okey, so ini salah eja ni. Tu. Ni sebagai contoh sahaja. Maksudnya indikator ni dia melekat ataupun dia bertempel dekat harga. So sebagai contoh macam ini kan yang saya pakai ni. 59 EMA ni kan. Kalau saya tak nak pakai ni saya tutup lah. Ataupun saya gunakan Z2 iaitu Z2 ni automatic support resistance zigzag line dengan candle reversal signal dia combine sebagai satu indicators. Ini pun dipanggil sebagai overlay. Maksudnya dia melekat dekat price. Okey, ataupun saya gunakan 3S UTC yang kita nampak dia punya bullish zone, bearish zone kan. Bila dia habis dia punya bullish, bila dia habis dia punya bearish. Okey. Ataupun ni saya tertinggal ni. Gun square of 9. Okey, gun line, gun square of 9. Yang ni tak dibuat sebenarnya. Saya buatlah. Okey, orang lain tak ada orang buat tapi jaranglah di-share kan. Gun line ni dia asal dia daripada gun box square of 9 tu tapi jarang orang share sebenarnya. Sekejap saya tunjuk mana dah saya punya private channel. Okey, dekat sini. Kalau tengok ni, ini adalah gun square of 9. So dia ada cara untuk baca dia tapi dia memang tak ada indicators khas untuk ini. So saya buatlah satu sekejap. Kat sini. Saya dah buatlah kat sini. Maksudnya kita boleh nampaklah dekat mana dia punya strong support, strong resistance. Kalau merah tu strong support atau resistance. Okey. Kalau warna biru ni less strong support atau resistance. Okey. Okey, macam tu lebih kurang. So ini adalah overlay. Okay, ini adalah overlay. Maksudnya dia melekat dekat candle sama ada candlestick ataupun bar chart ataupun Fibonacci tak kisah. Yang penting dia berada pada harga tersebut. Okay. Yang kedua, kita panggil sebagai oscillator. Oscillator ni sebab dia bergerak naik turun, dia oscillate. Okay, dia oscillate. Kalau tuan-puan faham istilah oscillator, oscillators meaning dia oscillate ni maksudnya dia bergerak di antara ini dalam Investopedia memang dia buat charting lah meaning a device generates lain pula ni. Dia kena tengok apa konteks penggunaan istilah tu. Tapi secara umumnya oscillate ni dia bergerak di antara atas dan bawah. Dia macam ni. Contoh kan. Contoh kalau kita letak 2 julat. Okay. Kita letak 2 julat. 0 dan 100. Okay. 0 dan 100. Oscillator ni maksudnya dia bergerak. Dia oscillate. Okay. Di antara 0 dan 100. Dia oscillate macam tu. Tu. So pergerakan ini dipanggil sebagai oscillation atau oscillator lah. Oscillator ni benda ni lah. Benda yang menunjukkan pergerakan di antara atas dan bawah, bottom dengan top ni kan. Sebab tu kita panggil dia oscillators. Okay. Contoh macam RSI, dia diambil di antara 70 dan 30. Okay. Itu untuk RSI. RSI 70 dan 30. Kalau stokastik diambil di antara 80 dan 20. So, salah satu contoh oscillator yang selalu digunakan adalah RSI dan stokastik. Okey, stokastik dan RSI. So kita boleh tulis kat sini contoh dia adalah RSI contohlah ataupun stokastik. Okey, stokastik ni pun dia ada dua, ada slow, ada fast. So tuan-puan boleh pilih nak guna yang mana. And then kalau tuan-puan pandai buat coding, tuan-puan boleh stokastikkan RSI, dia akan jadi sebagai stokastik
RSI. Stokastik RSI ni dia lebih dia punya pergerakan oscillation dia tu lebih volatile lah berbanding dengan RSI yang biasa kan. And then kita ada MACD kan. Kita ada MACD, kita ada ADX kan. DMI line apa semua kan. Banyak. Kita ada accumulation, distribution, okay. AD, accumulation, distribution. Kita ada money flow. Money flow ni ada lagi lah, Chaiky money flow lah, apalah, banyak macam-macam. So oscillator ni pun tak terkira lah. Oscillator ni tak terkira. Apa yang saya pakai sekarang adalah FA2. FA2 ni oscillator yang saya modified daripada beberapa oscillator asal. Saya dah combine dan modified dan bagi dia signal apabila ada je certain rukun yang dia dah apa ni, macam mana kita nak cakap, apabila dia dah cukup rukun dia akan bagi signal. Okey, secara normalnya oscillator yang asal dia tak bagi signal. Okey, sebagai contoh, saya tutup dulu yang ni. Okay, saya tutup ni. Kita buka yang original. Okey, kita buka yang original punya. Original version lah. Contoh kita buka RSI. Okey. RSI, Relative Strength Index. Ni nama-nama dia ni tuan-puan kena tahulah sedikit kan. RSI tu Relative Strong Index. Kalau stokastik tu stokastik lah nama dia. Okey, ataupun stokastik. Ataupun stokastik RSI. Okey, yang saya cakap tadi. So, kalau tuan-puan tengok secara nakednya, okey, indikator ini, oscillator ni, kita panggil oscillator ni kan. Secara default setting dia macam ini. Okey, dia macam ini. So apa yang kita nak tengok, kita kena interpret sendiri. Okay, kalau let's say RSI ni digunakan untuk decide dekat mana overbought, dekat mana oversold, kita yang decide based on kita punya naked eye. Kita tengok direct macam tu, kita decide. Okay, this area overbought, this area oversold. Okay, ataupun stokastik. Okay, this area K line crossover D line, ataupun this area overbought, this area oversold. And then kita sendiri yang kena tanda. Okay, kita sendiri yang kena tanda. So sama ada dia bullish ke, dia bearish ke, dia apa semua benda dia buat tu, kita sendiri personally kita kena tanda. So apa yang saya buat adalah saya cuba permudahkan lagi dengan kita buat supaya indikator tu sendiri yang bagi dia punya tanda-tanda. Okay, indikator tu sendiri yang bercerita lah, maksudnya lebih kurang macam itulah. Sebagai contoh yang ni, FE2 ni kan, FE2 ni adalah modification daripada certain beberapa indicators yang saya dah pakai. Dia akan bercakap. Okey, dia akan bercakap. Contoh, apabila dah ada telur-telur ikan ni warna kuning tu, dia dah menunjukkan yang dia dah overbought, dia dah oversold. Okey, dah oversold. Okey, saya dah oversold. Tak lama lagi saya dah nak habis oversold dan saya akan keluar daripada oversold area dan harga akan naik. Sebelum harga akan naik, dia akan bagi tahu yang dia dah nak habis oversold area melalui signal segitiga putih. Okey, segitiga putih dah muncul, saya dah habis dah oversold area, saya akan naik. Tapi sebelum tu lagi, dia akan adanya perubahan daripada purple line kepada purple histogram kepada white histogram. Okey, saya dah nak habis dah ni, saya punya oversold area, saya dah bertukar jadi histogram putih, standby, saya dah nak naik. Macam tu lebih kurang. Contohlah tu, contohlah. Tapi tak adalah dia bercakap macam tu. Kalau dia bercakap macam tu, saya pun lari. Tapi lebih kuranglah macam tu lah. Mana nak EP sama ada itu cerita lain lah. Nak EP, nak entry, nak exit tu tuan-puan kena decide lah. Malam ni saya just bagi tahu secara umumnya classification, at least kita tahu. Okay, at least kita tahu. Banyak sangat indikator ni. Kalau nak study semua sekali memang superb lah. Macam saya tak study semualah. Saya just ambil pick indicators yang very relevant yang kita nak gunakan dan kita dah biasa guna dan kita faham cara nak guna. Itu sahaja. Tak perlu guna sampai beratus indikator, tak perlu. Kadang 1-2 indikator pun dah cukup dah untuk kita trade sebenarnya. Okay? Tapi yang penting kita kena faham betul lah apakah sifat dia, apa sebenarnya matlamat indikator tu tersebut.
That's why kita buat yang custom made, sebab kalau custom made ni kita yang buat dia punya apa ni, kita decide rules yang dia kena follow based on kita punya preferences. Okay. Nah macam tu lebih kurang. Contoh kan macam ni, FA2 ni. Dia dah berada di atas dan dia dah warna putih. Dia pun cakap, okay saya dah berada di atas midline, saya dah bullish. Okay, macam tu. Contoh lah, contoh. Ada banyak lagi lah, beberapa lagi lah indicators yang kita boleh pakai. Cumanya yang saya cerita sekarang adalah yang basic. Okay, once kita dah faham yang basic, kita nak go further, lebih advance lagi, no problem. Tapi masalahnya sekarang, ramai orang yang basic pun tak faham lagi. Okay? Yang basic pun kita tak belajar habis lagi, kita dah mula mencari-cari benda yang advance. Okay? Maksudnya silap. Okay? Kita bergerak terlampau laju dan tak ikut tertib. Dia kena ikut tertib dia. Perkemaskan lagi yang basic, bila basic dah okay, baru kita step further. Okay? Barulah slowly kita pergi yang advance dan sebagainya. Okay? Dekat sini adalah, saya letak kat sini adalah custom made lah. Okay, custom made ni maksudnya apa ni, coders. Okay, coders lah orang yang buat tu, coders tu dia decide. Dia yang decide. Dia decide, dia modify based on dia punya preferences. Jadi tak jadi tu dia punya cerita lah. Itu kita tak kisah sangat. Okay. Selain daripada stokastik, RSI, MACD, money flow dan pelbagai-bagai lagi, beratus-ratus lagi lah kalau kita nak tengok kan. Dekat sini pun yang terbina dalam ni pun kita dah tak habis tengok dah. Okay? Belum lagi masuk yang perpustakaan awam ni. Dah masuk perpustakaan awam ni lagi pening. So, sini dah beribu-ribu dah kat sini. Okay? Dah tak habis nak scroll dah. Okay? Tapi semuanya adalah berdasarkan yang original, okay, berdasarkan original. And then sekiranya tuan-puan faham, tuan-puan tahu, kebanyakan daripada semua indikator-indikator ni dia punya asas dia hanyalah dua. Okay, asas dia adalah dua kebanyakannya. Kebanyakan indicators asas utamanya adalah price, dan kebanyakan indicators asas dia adalah volume. Dua itu sahaja. Okay. Kalau kita dah betul-betul mahir menggunakan ataupun membaca price dan kita dah mahir membaca volume, barulah indikator tersebut akan membantu kita dengan lebih berkesan. Kalau volume dan price ni kita belum mahir lagi, indikator ni kadang menyebabkan kita lagi pening. Okay, dia akan menyebabkan kita lagi pening. So asas dia adalah mahirkan dulu cara baca volume, cara baca price, next barulah kita pergi kepada indicators. Okay. Custom. Ni betul lah kan. Macam ni aja kostum. Custom. Ya kot. Ni kostum ke custom? Yalah kot. Saya pun tak tahu macam mana ejaan dia. Okay. So setakat ni boleh. Setakat ni boleh ke tak? So tajuk kita pada malam ini adalah chart mastery bahagian indicators. So saya punya tujuan dia adalah saya just nak bagi tahu yang untuk pengkelasan indicators ni dia bukan semua langsam, semua tak. Yang ada dekat price kita panggil oscillators, yang kita panggil overlay, okay, untuk memudahkan dari segi istilah percakapan di kalangan traders lah. Okay, macam contoh kalau kita berada dalam medical line, okay, dalam bidang perubatan, dia punya istilah-istilah dia lain. Dia punya istilah-istilah dia adalah istilah-istilah perubatan. Okay. Macam-macam lah istilah-istilah perubatan ni. Kadang saya pun dah lupa dah lama kan meninggalkan bidang perubatan ni. Okay. Apa ni? Istilah yang digunakan lain, tapi kalau dalam bidang trading, okay, bidang saham, lain lagi. Dia punya istilah-istilah dia. So istilah-istilah ni sebenarnya membantu kita lah. Okay. Membantu kita untuk bercakap sama-sama traders lah kan. Sama-sama traders. Kalau orang cakap okay, overlay ini adalah overlay indicators, saya letak dekat dia punya price. So kita faham, oh itu adalah overlay. Ini adalah oscillator, saya letak dekat bawah. Okay. Dia tak semestinya bawah, kalau kita gerakkan ke atas dia duduk ke atas lah. So that's why apa yang saya cakap sama ada atas ataupun bawah. Okay, tak kisah mana-mana. Depend lah kita nak letak kat mana. Tapi kalau kita letak dekat harga, dia jadi overlay. Okay, harga dia jadi overlay.
And then setiap satu fungsi ni memang tak boleh lari lah, memang kena belajar lah, dia tak akan datang dengan sendiri. Cara paling mudah kalau tuan-puan nak faham, buka YouTube, carilah macam-macam nama ada dekat YouTube. Okay, YouTube ni sebenarnya kalau kita gunakan dengan cara yang betul, dia memberikan banyak manfaat. Okay, memberikan banyak manfaat. Okay, custom made, mana tadi, custom, C-U-S-T-O-M, custom made. Baru betul. Okay, custom made ni yang menariknya adalah kita yang decide apa yang kita nak. Maksudnya macam saya kan, saya nak supaya chart tu menunjukkan yang dia dah habis dia punya downtrend. Okay, so ni kan dia nampak downtrend ni kan, downtrend dia dah merah, arrow merah ni kan, arrow merah, merah, ada putih sikit-sikit tu tapi dia masih strong merah kan. And then apabila sini dah mula bertukar daripada purple menjadi putih, and then sini pun dah mula ada arrow yang warna putih menaik ke atas, automatik lah kita boleh faham. Okay, chart cuba menunjukkan, chart cuba nak cakap kat kita yang dia punya downtrend dah almost habis, ataupun dia punya downtrend dah nak habis, ataupun dia dah nak mula buat reversal dah. Okay, so kita standby macam tu sebagai contoh lah sebagai contoh lah. Itu je lah. Kalau nak cerita tentang indicators ni banyak, sebab saya punya indicator sendiri yang saya dah buat untuk ahli-ahli group ni pun dah banyak dah. 3S trend, 3S UTC, AOM, apa ni, DC, SRL, exit entry signal. Okay, exit entry signal ni pun satu jugalah. Okay, at least kita dah nampak dia bagi signal entry situ, exit situ, entry situ, exit tak keluar lagi. Macam tu. Cuba tengok weekly. Macam weekly ni kan dia bagi entry situ tapi dia belum bagi exit signal, so tak perlu exit lagi. Lebih kurang macam tu lah. Okay, macam ni dia bagi entry tapi dia tak bagi exit, terus ke bawah. Tapi dalam strong bearish, kalau strong bearish ni kita tak masuk lah. Macam mana nak confirmkan strong bearish ke tak, kita tengok 3S UTC. Selagi mana dia berada dalam zone merah macam ni, memang kita tak buat entry lah. Macam mana nak entry kalau selagi mana merah tu masih lagi menyala-nyala kan. Okay, cuba tengok Asia. Macam Asia weekly, dia dah cuba untuk menghabiskan dia punya downtrend. Okay, dia punya zone merah ni dah kuncup, dah nak habis sikit je lagi. So that's why dia naik tadi. Okay, that's why dia naik tadi. So dia dah mula berbicara lah. Okay, dia dah mula berbicara. Macam mana nak guna saya punya indicator? Kena join group lah. Dalam group tu baru saya bagi. Okay, saya tak open untuk public lah sebab indicator ni saya buat sendiri. Okay? Saya buat sendiri. Dan saya mengambil masa yang amat lama. Bukan amat lah, tak lama pun. Ada indikator saya buat sehari je. Tapi ada indikator yang saya buat berbulan-bulan baru siap. Okay, nak dapatkan idea tu. Ada indikator yang saya fikir konsep dia almost setahun. Okay, almost setahun saya fikir konsep dia. Fikir. Tapi tak dapat nak buat. Tiba-tiba satu masa Allah bagi ilham. Dah, satu hari je dah siap dah. Tapi dia punya konsep tu dah lama kita fikir tapi tak dapat jalan. So bila Allah buka jalan terus sehari dah siap macam tu. So nak cakap susah pun tak jugalah. Kalau tuan-puan betul-betul belajar cara dia boleh buat. Cuma idea masing-masing lah. Idea tu idea kita lah. Dia tak akan sama lah. Cara buat tu boleh sama tapi idea yang kita nak sampaikan tu dia tak sama. So saya tak akan bagi percuma. Memang obviously lah obviously saya tak akan bagi percuma lah sebab dia bukan simple. Okay, kalau tuan-puan nak pakai juga PM saya lah, PM personally saya jemput lah join group. Okay, dalam group tu nanti kita akan belajar detail lah macam mana cara nak pakai. At least bila tuan-puan duduk dalam group saya boleh guide direct. Okay, boleh guide direct. Macam ni cara baca dia. Bila entry kat sini, exit kat sini. Ini tak boleh entry lagi. Tunggu dulu macam tu. Okay, at least. Okay, sebab bila dah ada dalam group senang kita nak communicate. Okay, senang kita nak communicate. Kalau dalam public group tu saya tak discuss lah benda-benda yang detail macam ni. Okay. Dok, nak tanya satu dok. Ya Ji. Line atas yang purple ni kan? Apa makna dia ni? Saya pula tak
tak perasan nak tanya ni. Yang purple yang atas ni. Ni. Ya. Oh, ini garisan apa ni? EMA 50 je. Oh, Exponential EMA 50, moving I see. average 50. Saya just tambah je dekat tu untuk kita tengok trend dia, long term punya trend. Long term trend. Okay. Kalau price below EMA 50, kita still consider bearish. Kalau dia above EMA 50, kita consider dia bullish. Macam tu je. Cara simple dia. Okey, ada soalan. Macam mana cara nak belajar dalam grup? Saya ada information dekat saya punya laman web. Dekat web saya tu ada sedikit information dan cara nak join group. Okey, nanti saya share dekat bahagian komen lah. Okey. So, saya ingat awal sikit lah kita tamat hari ni sebab saya punya topik hari ni pun bukan topik yang berat. Saya just nak share je dia punya pembahagian-pembahagian, at least tujuan kita discuss ni untuk sekiranya tuan-puan yang baru nak berkenalan dalam pasaran saham, at least tahu benda ni ada dan tahu macam mana nak mengklasifikasikan indicators tu. Dan tak ramai pun sebenarnya orang yang suka share benda-benda yang simple, yang basic macam ni. Benda ni saya consider sebagai benda yang sampingan pengkelasan ni, tapi perlu untuk kita tahu sebab tak ramai orang yang cerita pasal benda ni. Okey, tak ramai orang cerita pasal benda ni. Okey, so sebelum saya ingat kita bersurai awal, saya punya mouse dah hilang. Okey, ada. Sebelum kita bersurai, saya nak jemput semua masuk dalam saya punya group public Telegram dekat sini. Saya letak link tu dekat bawah, dekat bahagian komen dekat Facebook tu. Okey, kalau siapa-siapa yang belum ada dalam grup ni boleh join lah. So kalau ada apa-apa update information, dan kadang-kadang saya discuss chat juga dalam ni, tapi saya tak seriously discuss chat dalam ni. Okey, saya tak seriously discuss chat dalam ni sebab grup ni public. Sebenarnya tujuan grup ni dihasilkan, saya dah sediakan dekat pin message atas sekali dekat grup tu link kepada video-video asas untuk tuan-puan belajar. Okey, ada yang asas lah, asas tentang platform, asas tentang syarikat-syarikat, semua yang asas-asas saya dah sediakan. Cuma ramai yang baru masuk tak perasan. Mungkin sebab dia dah tengok, dia tengok latest je message, tapi dia tak tengok yang pin message yang atas kali tu. So ramai yang tak faham kenapa dia berada dalam grup tu. Sebenarnya tujuan asal dia supaya tuan-puan boleh tengok yang asas video-video yang saya dah share kat dalam tu. Itu je sebenarnya. So saya tak tekankan sangat untuk discuss counter dalam ni sebab saya tak expect tuan-puan ada kemahiran untuk discuss counter dalam ni. Untuk discuss counter memang saya akan discuss dalam grup ahli. Okay, kita ada grup wave traders, kita ada grup EZP indicators untuk discuss counter yang serius. Yang secara serius, yang memang seriously nak trade dan nak buat profit. Okay, seriously nak trade, nak belajar dan nak buat profit. Macam tu. Untuk grup public ni just macam tuan-puan yang baru start nak berkenalan sahaja. Okay. So sekiranya tuan-puan dah mula trade dan selalu rasa macam rugi, loss dan tak tahu nak buat apa, and then nak belajar betul-betul lah step by step sepatutnya apa benda yang kita nak belajar kan untuk kita trade dengan nak buat profit lah, nak merasa kan. Kadang tengok orang share 100%, 200%, kita pun nak juga, nak dapat 10% pun payah macam mana. So at least kita kena ada ilmu yang betul. Okay? Kena belajar betul-betul, kena belajar secara serius. Dan pembelajaran yang betul dan serius ni dia tak akan ada secara percuma. Honestly lah saya cakap, tak ada secara percuma. Okay? Sebab orang yang nak mengajar ni pun dia tak dapat ilmu tu melalui mimpi betapa dalam gua tiba-tiba dapat ilham, tak ada. Dia pun kena pergi berguru juga dan ada course di situ. Okay? So untuk siapa-siapa yang serius nak belajar dalam grup, dan saya akan guide sendiri dalam grup, dan ahli-ahli grup yang dah profesional yang ada dalam grup tu dah mahir, dah trade, dah tuntang-tuntang, dah banyak-banyak persen, dah beribu-ribu keuntungan pun boleh bantu tuan-puan dalam grup tu. Saya jemput untuk sertai grup, saya share dia punya link nama web dekat bahagian komen dekat Facebook. Tuan-puan tengok dulu. Okey, tengok dulu. Nanti decide lah macam mana. Okay, dia memang tak ada paksaan lah. Kalau nak belajar seriously, nak trade, nak buat duit, kena belajar. Tak boleh mengharapkan benda percuma dan spoon feeding, memang tak jadi. Okey. Kena belajar. Dan kena belajar seriously lah, kena bagi masa dan macam itulah. Okay. So saya ingat sampai di situ dahulu.
Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Kalau sekiranya terkasar bahasa dan sebagainya, untuk ahli-ahli grup, kita sambung discussion dalam grup macam biasa. Okey, insya-Allah besok jam 9.30 saya nak buat sesi diskusi counter-counter. Nanti jemputlah tuan-puan yang ada ke lapangan, kita discuss counter. Okey, kita discuss counter. Berdasarkan saya punya indicators lah dan lain-lain. Okay, kita tengok apa sektor yang dah naik, apa sektor yang belum naik, apa counter-counter yang ada possibility nak naik dan sebagainya. Okey, so sampai situ dahulu. Sekali lagi saya ucapkan tahniah, terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa pada malam ini. Semoga perkongsian ringkas ni, consider ringkas ni ringkas ni. Dalam grup kita discuss lagi detail lah. Semoga perkongsian ringkas pada malam ini membantu serba sedikit tuan-puan untuk lebih nampak lagi apa itu pasaran saham. Okey. Sampai di situ dahulu. Kita jumpa lagi besok insya-Allah. Saya doakan semua kaya dan berjaya. Okay, kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.